Oh tak, anda tak boleh live ke YouTube. Pasal YouTube tu dia kena on YouTube yang live kan. Kecuali kalau anda ada access ke YouTube. Okey. Ha. Okey, saya serahkan ke Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah bertemu sekali lagi kita untuk sesi tadabbur dengan soalan, dan saya mohon maaf ada kelewatan sedikit masuk malam ni. Masih tadi sedang uruskan kenderaan yang baru sampai. Saya di Sungai Petani malam ni, tapi hantar kereta towing dari Sungai Petani ke Subang kerana spesialisnya ada di sana, dan tolong doakan juga enjin kereta tu dia masuk air, jadi minyak hitam tu dah bercampur dengan air. Bukan banjir, tapi ada part yang bocor mungkin yang menyebabkan dia boleh masuk air ke situ. Ala kulli hal, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita harapkan apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita itu semua adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang, dan mudah-mudahan dengan apa yang berlaku itu adalah tanda untuk kita ingat bahawa selalu ada Allah bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Baik, mari kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pada malam ini kita sambung halaman 39 surah Al-Baqarah. Halaman 39 kita masih lagi berada pada juzuk yang kedua. Tak habis lagi juzuk yang kedua kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran dan kemudian kita usaha memahaminya secara ringkas, dan insya-Allah seterusnya kita berusaha untuk memahaminya lagi dengan persoalan-persoalan yang insya-Allah dengan persoalan itu mengukuhkan lagi kefahaman kita. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Siapa pula lah yang terconteng di situ? Baik, saya tutup dan saya buka balik semula. Okay, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Halaman 39. Ini adalah sambungan daripada ayat yang kita bincangkan dalam dua pertemuan. Masih lagi belum habis, iaitu ini terkait dengan talaq. Dalam perkahwinan sudah menjadi suatu ketentuan, yakni terkait dengan adanya pertemuan dan adanya perpisahan. Itu bertemu dan berpisah. Jadi bila bertemu dan berpisah itu ada yang berpisah dengan cara yang baik, ada yang berpisah dengan cara yang terpaksa berpisah, bahkan ada yang berpisah itu kerana sudah sampai akhirnya. Kan? Kalau Elicat kata apa? Tiap yang mula akan berakhir. Tak ada pun yang bermula tu dia tak ada akhirnya. Makhluk ini termasuklah dalam perhubungan dan itu terkait dengan perkahwinan. Dan kemudiannya kalau kita lihat ayat 238 itu masuk kepada perbincangan hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Ini menarik untuk kita berikan perhatian juga nanti dengan persoalannya. Yakni peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu. Khasnya sembahyang wusta, dalam kurungan di sini disebutkan dengan sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Maka di sini ada perintah untuk hafizu. Hafizu. Kalau dalam kaedah bahasa ini, hafizu ini dalam bahasa mudahnya adalah ada dua pihak, yakni saling. Satu persoalan, mengapakah perlu ada saling di situ? Satu adalah kerana nak menunjukkan betapa menjaga solat itu, peliharalah solat itu adalah satu tuntutan yang sangat-sangat penting. Perlu dilakukan bersungguh-sungguh. Berbeza apabila seseorang dia melakukan sendiri dengan dia melakukan dengan adanya pihak lain, maka dia akan lebih bersungguh-sungguh. Satu.
Hafizu juga dibincangkan oleh para ulama terkait dengan betapa seorang hamba apabila dia menjaga hubungannya dengan Allah, maka pastilah Allah akan menjaganya. Ihfazillah yahfaz. Ketika mana kamu menjaga Allah, maka ketahuilah Allah menjaga kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya juga terkait dengan salat itu sendiri. Maka siapa yang menjaga salat, dalam erti kata lain juga, salat itu juga akan menjaganya pula. Sebab itulah dalam mendidik ahli keluarga, dalam kita membicarakan rezeki, ada 99 ayat yang terkait dengan kalimah sad, lam, waw itu dengan makna yang pelbagai, dan salah satunya memberikan pesan yang besar kepada kita apabila solat itu adalah tunjang kepada banyak perkara dalam kehidupan ini. Sebab itu sebutkan dengan hafizu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat ada perkataan al-wusta. Al-wusta di sini dengan makna salah satunya adalah dengan makna pertengahan. Ia ini terkait dengan pertengahan sembahyang itu, ulama berbeza-beza pandangan. Sekiranya melihat antara waktu siang dan juga waktu malam, di tengah-tengah ni itu, maka ada yang menyebutkan bahawa itu adalah waktu maghrib. Dan sekiranya kita membicarakan tentang waktu antara malam dan juga siang, maka bermulanya malam itu adalah pada waktu maghrib, dan kemudian isya, dan kemudian pertengahannya itu adalah subuh, kemudian zuhur, dan kemudian baru asar. Maka ada juga yang berpendapat dengan makna itu adalah solat subuh. Ada juga yang memberi pendapat bahawa pertengahan itu adalah di antara subuh sampai isya itu, maka yang tengah-tengah itu adalah solat asar. Jadi ada pelbagai pendapat di situ. Namun ada lagi satu pendapat yang menyebutkan mengapakah ia disebutkan dengan asar, kerana itu terkait dengan hadis Nabi SAW yang menyebut tentang asar itu adalah salat wusta. Sebab itulah kita menyebut salat yang wusta itu adalah salat asar. Dan ada juga pendapat lain yang menyebutkan tentang al-wusta. Salat wusta itu adalah terkait dengan salat yang susah untuk dikerjakan. Maka sebab itulah waktu-waktu yang kemuncak, orang berada pada waktu zuhur, waktu asar, itu waktu yang selalu disibukkan dengan pelbagai urusan dunia. Dan itu juga menyebabkan salat itu sukar untuk dilaksanakan. Bukanlah kerana sukar pasal apa, pasal disibukkan dengan pelbagai urusan kerja. Wallahu ta'ala alam, dengan pelbagai pendapat daripada para ulama kita. Namun begitu kita tahu bahawa secara umumnya salat itu perlu dijaga. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Sama ada ialah salat pertengahan ataupun dia adalah salat yang susah itu, tapi poin dia adalah salat perlu dijaga betul-betul. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan juga khusyuk. Wa qumu, berdirilah kerana Allah. Dan kita juga membaca tentang salat itu, satu adalah menunaikan salat. Namun Al-Quran menyebut konsisten, iaitu mendirikan salat. Dan ini membawa kepada salah satu perbincangan, yakni kenapa mendirikan, bukan menunaikan. Ia membawa kepada makna yang berbeza. Maka sebab itu ada yang menyebutkan bahawa ketika salat itu, maka itu namanya menunaikan. Adapun yang mendirikan itu adalah ketika mana kita sudah keluar daripada salat. Ada pendapat pakar yang menyebutkan bahawa mendirikan itu juga termasuk dari adalah keadaannya keluar daripada salat. Means what? Iaitu
ketika mana kita dalam solat kita membesarkan Allah, Allahu Akbar, maka itu jugalah yang perlu didirikan di luar solat, yang ini membesarkan Allah. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Allahu Akbar. Di dalam solat lillahi ta'ala, semua yang kita lakukan adalah kerana Allah. Maka di luar solat juga perlu disempurnakan supaya setiap perkara yang kita lakukan itu kerana Allah. Dan pelbagai lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jagalah solat. Dan yang menariknya pada ayat 238 dan juga ayat 239 ini menyebut tentang solat. Sebelumnya, iaitu pada ayat 237 dan sebelum-sebelumnya itu membicarakan tentang bukan solat, tapi membicarakan tentang perkahwinan, bercakap tentang talak. Dan nanti kita akan perhatikan bahawa selepas daripada ayat 239, iaitu ayat 240, kembali membicarakan tentang perpisahan itu, ataupun adanya perceraian, ataupun adanya yang kita sebut tadi perpisahan lah. Sama ada berpisah secara hidup atau berpisah secara mati, tapi poin dia adalah berpisah. Kembali kepada isu perkahwinan. Sangat menarik apabila dia berada di antara ayat yang membicarakan tentang perkahwinan dan kemudiannya tiba-tiba masuk tentang solat. Mengapakah begitu? Mengapa begitu, Haji Hajah? Jawapannya adalah tunggu sampai hujung nanti. Kita akan reveal jawapan itu di hujung nanti. Tak adalah. InsyaAllah nanti ke hujung-hujung nanti tolong ingatkan supaya kita dapat sentuh kembali persoalan itu. Kerana ia satu perkara yang menarik. Bila Al-Quran, bila kita baca contohnya terkait dengan puasa, kan? Cakap tentang puasa, tiba-tiba masuk ayat tentang doa, kemudian sambung pula tentang puasa. Why? Kan? Begitu juga pada ayat ini. Kita baca ayat terkait dengan talak, perpisahan, dan kemudian ada tentang salat dan kemudian sambung pula tentang hubungan perkahwinan itu. Maka apakah signifikannya? Itu yang kita insya-Allah akan lihat sedikit pada malam ini. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan jika kamu takut sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Betapa apa sahaja keadaan, maka jangan kita tinggalkan solat. Betapa itu adalah satu tuntutan yang sangat penting. Dalam keadaan kamu aman, dalam keadaan kamu selesa, apa saja keadaan, jangan tinggal solat. Namun kita tidak dapat lari bahawa solat itu adalah untuk mengingat Allah. Bahkan terkadang manusia apabila dalam keadaan yang huru-hara, kucar-kacir, sibuk dan sebagainya, terkadang solat yang membawa kepada ingat Allah itu dia jadi menerawang ke tempat lain. Ataupun dalam keadaan ketakutan, maka dia tidak kembali mengingat Allah secara total. Maka ini juga ayat yang kembali mengingatkan kita bahawa perlunya membina, antara lainnya adalah perlunya membina keadaan yang kondusif, yang selesa, yang aman untuk kita solat. Kalau dalam tazakurnya, kalau itu cakap tentang tazakur, menjadi peringatan juga kepada mungkin saya ataupun sesiapa sahaja, para imam, ataupun bercakap tentang mereka yang mengurus takbir masjid, surau, tempat mendirikan ibadah solat itu, termasuklah di rumah kita. Maka ia perlu dibina dan juga dijaga sungguh-sungguh keamanannya. Kadang-kadang dekat masjid surau hilang keamanan apabila kita saling berebut jawatan misalnya. Hilang keamanan apabila bergaduh lagi politik tak habis-habis. Hilang keamanan apabila kita
ada masalah yang tertentu dan kemudian kita terus berselisih sampai menyebabkan ia menjadi hal yang sangat besar, kan? Ada banyak perkara lah. Jadi itu memang satu keadaan yang perlu diberikan perhatian. Apatah lagi kalau cakap tentang keamanan dari sudut fizikal itu juga, bagaimana tempat sembahyang itu seharusnya adalah tempat yang selesa untuk didirikan solat ataupun menunaikan solat di situ. Baik, jadi itu ayat yang masuk tentang solat. Dan kemudian ayat 240 itu masuk semula perbincangan tentang walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Hendaklah ia berwasiat untuk isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, makan, pakaian dan juga tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Fa'in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah wahai wali waris si mati mengenai apa yang mereka isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang. Wallahu azizun hakim. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Jadi ayat 240 ini menerangkan tentang, antara lainnya kita bercakap tentang hubungan perkahwinan. Ini bagi suami yang merasakan bahawa dia sudah hampir meninggalkan dunia ini dan dia ada isteri. Lalu si suami mewasiatkan, perlu mewasiatkan untuk isteri-isteri mereka itu bahagian yang sepatutnya diterima oleh isteri-isteri mereka supaya nanti tidaklah menyusahkan. Dan di sini disebutkan tentang tempohnya, yakni hingga setahun lamanya. Adakah ayat 240 ini menyalahi pula ayat yang kita dah bincangkan yang lepas? Misalnya dalam ayat 234. Jadi persoalan dekat situ kan. Orang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri, hendaklah isteri itu menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Maka di sini ada 4 bulan 10 hari dan di sini ada setahun. Kita nak ikut yang mana? Maka ada juga persoalan. Ada yang berpendapat bahawa di sini disebutkan setahun, di sana ayat 234 bercakap tentang 4 bulan 10 hari, oleh kerana ayat 240 ini turun dahulu dan kemudian baru ayat 234 itu turun kemudian, maka 240 iaitu ayat 240 ini dimansukhkan. Hukumnya tidak terpakai. Setahun itu maka yang dipakai adalah 4 bulan 10 hari. Itu satu, membicarakan tentang pendapat tentang tempoh itu. Ala kulli hal, ada juga ulama yang saya kira ini saya lebih sejalan dengan pendapat itu, yakni terkait dengan ayat 240 ini bukanlah tentang tempoh iddah. Kerana iddah itu ia 4 bulan 10 hari bagi isteri yang kematian suami, tidak berhias, maksudnya tidak melampau-lampau dan sebagainya, menjaga dirinya yang masih lagi baru kehilangan suami. Namun begitu pada ayat ini bukanlah bercakap tentang iddah, tetapi bercakap tentang pemberian daripada seorang suami. Termasuklah pemberian itu memastikan isterinya itu mempunyai tempat tinggal. Kalaupun ia duduk bersama dengan, bukan rumah dia, duduk dengan rumah keluarganya, maka perlu diberikan tempoh sehingga setahun. Namun begitu sekiranya
isteri mahu keluar daripada rumah, daripada tempat tinggal, maka itu bukanlah menjadi satu kesalahan selama mana ia mahu melakukan perkara yang baik. Jadi tidaklah ia bercanggah dengan ayat 2, 3, 4 yang lepas. Ala kulli hal, yang keduanya adalah kita bercakap juga tentang betapa seorang isteri itu wajar mendapat haknya daripada seorang suami, kendati pun suami itu sudah meninggal dunia. Kita bercakap tentang mewariskan kesolehan seorang suami, tetapi betapa agama ini tidak menafikan tentang naluri manusia. Agama ini tidak menafikan tentang keperluan manusia. Maka perlu juga seorang suami mewasiatkan ataupun memastikan juga tentang kesenangan yang wajar ditinggalkan kepada pasangannya yang masih hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Itu terkait dengan ayat 240 secara ringkas. Dan kemudiannya kita lihat ayat 241 sehinggalah ayat 242 ini. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan dua ayat ini menjadi penutup kepada perbincangan tentang talaq. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, iaitu pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Sekali lagi, ayat ini menjadi penutup kepada perbincangan terkait dengan hal-hal talak yang kita sudah bincang 2 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ketiga masih lagi membicarakan tentang hal tersebut. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita juga sudah membicarakan bahawa seorang isteri yang diceraikan itu betapa dia berhak untuk mendapat bahagian dia. Kita sudah bincangkan panjang lebar tentang hal tersebut, boleh rujuk kembali dalam perbincangan yang lepas. Namun kenapa sekali lagi diberikan penekanan tentang isteri-isteri yang diceraikan itu berhak mendapat mut'ah, iaitu pemberian sagu hati. Why? Kenapakah diberikan penekanan lagi di sini? Antara lainnya adalah supaya memberikan kesan yang cukup mendalam kepada kita bahawa perhubungan antara suami dan juga isteri itu bukanlah hubungan yang main-main, bukan cuba-cuba, tapi ia adalah hubungan yang real, yang perlu diberikan perhatian sungguh-sungguh. Hatta ketika mana kita bercakap tentang perlu berbuat baik, kendati pun mahu berpisah, bahkan sudah berpisah, maka ayat ini kembali mengingatkan dan menegaskan kepada kita betapa perhubungan antara suami dan juga isteri, sekalipun ia sudah berpisah, maka hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan juga kebajikan itu jangan pernah sekali diabaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana kita tidak nafikan bahawa dalam sebuah perkahwinan terkadang ada yang tidak sekufu. Dalam perkahwinan terkadang ada yang tidak sejalan pemikirannya. Mungkin ada perkara yang diperselisihkan. Itu kena diakui bahawa ada perkahwinan yang tidak dapat bertahan kerana ada faktor-faktor yang sedemikian. Selain daripada faktor-faktor negatif yang banyak itu juga, tapi bercakap tentang ada sahaja orang yang soleh. Dalam perbincangan lepas juga sudah kita bincangkan tentang anak angkat Nabi SAW. Maka apatah lagi kalau kita bercakap tentang orang yang seperti kita, yang jauh daripada kesolehan itu, yang harapnya insya-Allah soleh itu dapat dibina terus. Tapi poin dia adalah jangan kita cepat-cepat memandang buruk dan memandang jijik kepada orang yang mungkin ada masalah perceraian itu, tetapi pandanglah ia dengan ayat-ayat yang sudah kita tadabbur dan juga tazakur sepanjang beberapa hari ini, insya-Allah. Betapa Islam kendati pun dalam keadaan yang terburuk begini,
Mana ada perkahwinan yang orang kahwin nak cerai kan, kahwin nak berpisah, dan kahwin nak supaya pasangannya mati. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian pun masih lagi ada panduan, bahkan panduan-panduan itu adalah semua panduan yang membawa kepada kemakmuran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Maka itulah yang dapat kita perhatikan sehingga ayat 242 dan kemudian masuk ayat 243 sehinggalah ayat 245. Ini membicarakan tentang perihal yang lain pula. Tapi sebelum kita masuk ayat 243 hingga 245 secara ringkas kefahaman, bagaimanakah keadaan semua pada malam ini sehingga ayat 242? Adakah okey ataupun KO? Dengar tak faham, takut juga saya. Yang saya cakap seorang-seorang ni panjang lebar, rupanya dia tak faham. Baik, mari kita kongsikan situasi masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Nurmalah okey, Hajah Siti Maryam okey, Hajah Ita juga okey. Ada soalan ya. Pendapat maklumat tidak boleh melakukan solat fardu di atas kenderaan. Contoh kapal terbang yang bergerak, sedangkan ayat 239 menyuruh untuk solat dalam keadaan berjalan atau berkenderaan. Ia memang merupakan persoalan khilaf. Wallahu ta'ala alam. Memang ada yang berpendapat tidak perlu, tetapi secara peribadi saya lebih cenderung kepada pendapat dibolehkan. Allahumma salli ala Muhammad. Adapun keadaan yang menyebut tentang apa gunanya kalau buat tapi kena qada. Kerana di dalam perbincangan apa yang saya belajar terkait dengan mazhab Syafi'i itu sendiri, jika kita salat itu, antara perkara yang kita berikan perhatian adalah dua perkara ini. Yang pertamanya adalah rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keduanya adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, iaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa yang disebutkan oleh guru kami. Ala kulli hal boleh saya mak semulalah, tapi itulah pendapat yang saya belajar. Yang ini ketika mana kita solat dalam mazhab Syafi'i, solat di atas kenderaan misalnya dalam keadaan yang tidak sempurna, dan ketika itu ada yang menyebut dengan solat hurmat waktu dan sebagainya. Tapi poin dia adalah di situ kerana solat itu ada dua. Satu adalah kewajipan dan yang kedua adalah syukur. Maka yang kita solat itu adalah menandakan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kewajipan masih tetap perlu dilaksanakan, tidak diangkat. Kewajipan itu tetap kita selepas daripada perjalanan itu kena qada semula apa yang kita dah solat. Dia menyebut tentang solat hurmat waktu dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Kita sebagai pemandu jalan jam, nak berhenti kereta tak dapat sedangkan waktu subuh masuk. Macam mana nak solat hurmat waktu? Saya nak sebut macam nak solat hurmat waktu itu adalah perkara yang teknikal. Technical means nak kena tunjukkan. Saya kalau sebut macam tu je, saya khawatir dia jadi satu benda yang salah faham. Jadi macam mana nak solat itu yang dia perlukan penerangan. Pasal dia bercakap tentang kaedah. Ada kaedah je kat situ kan. Jadi ini soalan yang nak kena ditunjukkan. Jadi saya mohon maaf untuk soalan itu saya tak dapat nak tunjukkan. Dan soalannya macam mana nak solat ni kan. Kalau cakap nak solat je lah waktu tu kan. Macam mana nak buat? Itu menjadi soalannya juga kan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, itu terkait dengan beberapa soalan yang merujuk kepada solat. Solat ni ada keadaan-keadaan yang tertentu yang kita tak dapat sempurnakan dalam keadaan yang biasa. Seperti jam ataupun ada yang musafir jauh misalnya.
Ya Karim, ya Allah, mari kita uh, lanjutkan ayat-ayat yang seterusnya kerana alhamdulillah respon daripada Haji Hajah okey. Saya risau juga kalau nanti saya sampai-sampai nanti ada yang uh, kata saya syok sendiri, bukan syok sendirilah. Saya khawatir ada yang tak faham. Baik, kita lanjutkan sedikit kefahaman secara ringkas bermula daripada ayat 243 hingga ayat 245 ini membicarakan pula tentang alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'alim. Ini ayat-ayat yang lepas kita sudah membicarakan tentang perjuangan. Kembali semula kepada hal ini, iaitu tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati. Kharaju min diyarihim wahum ulufun, sedangkan mereka itu beribu-ribu ramainya. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Ada menyebut tentang kematian di sini adalah mati secara real dan kemudian dihidupkan pada hari kebangkitan nanti. Ada menyebutkan tentang mati hati, tapi kemudian nanti Allah menghidupkan hati mereka. Itu dalam kepelbagaian pendapat, tapi poin yang kita lihat juga di awal itu bercakap tentang ada sahaja mereka yang keluar daripada tempat tinggal mereka, tidak mahu mempertahankan tempat tinggal mereka kerana apa? Kerana takut mati, dan mereka itu bukan seorang dua, tapi mereka itu beribu-ribu ramainya. Nak beritahu bahawa ia bukanlah satu perkara yang luar biasa bila ada orang yang tidak mahu mempertahankan tanah airnya, ada orang yang tidak mahu mempertahankan rumahnya. Kerana apa? Kerana boleh jadi itu adalah kerana takut akan kematian. Sedangkan kematian itu berada di mana-mana sahaja. Sebab itulah faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Di mana-mana sahaja kematian itu pasti berlaku. Sekendati pun kita melarikan diri ke mana sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Pak Asu saya, dia komando kan. Arwah Tok Wan. Saya tu tak bagi masuk. Jangankan masuk jadi komando kan. Masuk jadi askar pun tak bagi kan. Rupanya dia masuk askar sampai jadi komando. Tapi saya masih ingat dulu kan, bila marah dia kenapa. Bukanlah saya marah kan. Adik-beradik lah kan. Antara yang saya ingat jawapannya adalah nak mati kat mana-mana pun mati. Atas katil pun boleh mati. Jadi ini cara fikir orang yang mereka ini tidak ada masalah untuk berjuang kan. Tapi kalau orang yang memang memikirkan mati, iyalah kan. Basically tempat-tempat itulah tempat yang bahaya. Wallahu ta'ala alam. Itu pelbagai cara fikir manusia. Baik, jadi itu ayat 243. Dan kemudiannya ayat 244, waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha samii'un 'alim, berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Betapa ada tuntutan untuk berjuang di jalan Allah. Ini adalah perjuangan secara fizikal. Kerana apa kita cakap tentang secara fizikal? Kerana apabila ada fizikal yang pergi, maka boleh jadi yang terkorban itu adalah fizikalnya, dirinya itu sendiri. Kemudian masuk ayat yang seterusnya, ayat 245, manzal lazi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni yang ikhlas, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan ingatlah Allah jualah yang menyempit
dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Allahumma salli ala Muhammad. Jika ayat yang lepas, ya ini terkait dengan berjuang dengan jiwa, maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah dialah yang melimpah-limpah kurnianya kepada manusia. Sedangkan pada ayat yang terkait dengan harta, kalau tadi berkorban jiwa, ini berkorban harta. Ada yang berkorban harta, maka dalam pengorbanan harta itu Allah menyebut tentang wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah dialah yang mampu menyempit dan juga meluaskan pemberian rezeki. Bahkan bila kita mengkaji Al-Quran secara teliti, antara yang kita dapati bahawa dalam hidup ini ada sahaja formula yang Allah sudah tetapkan bagaimana untuk dilapangkan ataupun disempitkan rezeki itu. Ala kulli hal, kita bukanlah bercakap tentang mahu lapang atau sempit rezeki semata-mata. Tapi poin dia yang lebih besar adalah ini merujuk kepada manusia yang mempunyai kehidupannya, dan manusia yang mempunyai kehidupan. Agama ini tidak menolak manusia yang ada kehidupan. Jadi antara yang perlu dalam kehidupan ini adalah terkait dengan rezeki. Maka penting juga untuk kita membicarakan tentang macam mana untuk kita meluaskan dan tidak menyempitkan rezeki itu sendiri. Baik, satu. Dan kemudiannya, man dzalladzi yuqridullah, qardun. Kalau dalam bahasa kita sebut kredit. Qardun, kredit, pinjaman. Apabila bercakap tentang pinjaman, biasanya itu selalu diartikan bahawa sesuatu yang diberikan dan mengharapkan imbalannya. Dia bukan sekadar bagi, aku bagi ni, tapi kena balas balik. Itu kredit lah, kan. Saya bagi pinjam ini, tak apa, tapi kena bayar balik, dan dia mengharapkan ada imbalan ataupun balasannya di sebalik pemberian pinjaman itu. Maka Allah sebutkan man zallazi yuqridullah qardan hasana. Orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Jadi seakan-akan memberitahu kepada kita, kendati pun ada orang yang sukar untuk keluarkan hartanya dengan cara yang ikhlas ataupun dengan pemberian yang tidak perlu dipujuk-pujuk lagi, dia memang suka, jiwanya memberi. Paling tidak adalah ada orang yang dia memberi dan kemudian dia mengharapkan imbalan daripada pemberiannya. Ya Allah, tak ada masalah. Jangan pula kita marah, kan. Ni nak bagi-bagi je lah. Kenapa nak bagi lepas tu nak mengharapkan pula, kan? Paling tidak yang kita harapkan itu tidak daripada manusia, bahkan kita mengharapkan itu adalah balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada martabat dan juga level-levelnya, kedudukannya, tapi jangan kita cantas terus kepada orang yang memberi, dalam masa yang sama dia mengharapkan juga balasan terhadap apa yang diberikannya. Sebab itu siapa pun yang nak bagi, kalau kamu nak bagi, bagilah. Bahkan kalau nak bagi dan mengharapkan balasan pun, ya Allah, tak ada masalah. Itulah yang dipujuk kepada kita, dan supaya dapat mengeluarkan harta ke jalan kebaikan. Ada banyak sangat jalan kebaikan yang kita boleh gunakan melalui harta yang kita ada. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Dan Allah sebut tentang Allah akan melipat gandakan balasannya dengan balasan yang berganda-ganda banyaknya. Banyak. Seorang anak bercakap dengan ayahnya banyak, itu boleh jadi banyak seorang anak tidaklah seperti bayangan seorang ayah, kan.
anak kata air tumpah banyak, kita pun pergi banyak, oh rupanya tumpah sikit je. Tapi bagi seorang anak, mata dia tu nampak benda tu banyak. Dan apabila seorang ayah bercakap kepada anaknya banyak, boleh jadi yang dimaksudkan oleh ayah itu banyak pada pandangan ayah itu adalah memang banyak betul. Tapi banyak pada seorang anak, oh dia yang nampak sikit tu pun dah kira banyak. Betapa cara pandang antara kita manusia, ayah dengan anak pun, ya Karim. Tapi bayangkanlah ketika mana Allah menyebutkan tentang ad'afan katsirah, dengan balasan yang banyak, sudah pastilah banyak di sisi Allah itu kita sendiri tidak boleh menggambarkan apakah dan bagaimanakah banyaknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seorang anak kecil dengan seorang ayah pun sudah jauh sangat level pemikirannya, apatah lagi bila Allah menyebut tentang ad'afan katsirah, boleh jadi ia tidak ada dalam sistem pemikiran kita. Ia di luar, beyond apa yang kita fikirkan. Jadi itu secara ringkas apa yang kita fahami pada malam ini dengan beberapa persoalan-persoalan secara ringkas juga, secara spontan yang keluar berdasarkan kepada apa yang kita sudah bincangkan ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, Haji Hajah, kita selesai memahami secara ringkas halaman 39. Setakat kefahaman waktu ini, sekali lagi saya akan bertanya, apa khabar dengan kefahaman semua halaman 39 ini? Sekiranya okey, tulis nombor 1. Jika KO, tulis nombor 7. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang respon. Sebabnya saya bercakap seorang-seorang dekat sini, dia nampak gambar gelap je kan, nampak skrin ni hitam semua kan. Alhamdulillah adalah Haji Zul buka juga video tu kan, jadi nampaklah ada orang kat situ. Tapi tak adalah, bukannya saya marah, tak, saya sajalah bertanya-tanya itu supaya saya tahulah Haji Hajah ni adalah dekat situ. Dan kalau ada respon tulis-tulis dekat ruangan chat tu pun, saya tahulah ada orang kat situ kan. Kalau tidak, kesian kat saya ni kan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang buka. Yang tak buka jangan rasa bersalah pula. Saya tak adalah nak paksa-paksa benda tu pun. Cuma point dia adalah tidaklah saya rasa bersendirian. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dahlah kita nak buat majlis ilmu online ni, dia tak boleh nak duduk dekat tengah-tengah ruang tamu kan. Kalau tidak dia huru-hara, kena duduk dalam bilik, tertutup semuanya kan. Kanan buku, kiri buku, depan dinding. Jadi macam alamak, macam mana ni? Ya Karim. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih semua. Ada dalam stream. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jom kita lanjutkan lagi insya-Allah beberapa persoalan. Ini spesifik kepada persoalan-persoalan. Kalau kita sudah faham tadi, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Soalan. Sebutan tentang perihal solat di tengah-tengah ayat yang membincangkan tentang talak memberi gambaran hubungan keutuhan sesebuah keluarga dengan solat. Apakah hubungan di antara keduanya? Ini yang kita bincangkan tadi. Why? Dan kenapakah tiba-tiba ayat talak, kemudian ada lagi ayat talak, tapi dekat sini ada ayat solat. Why? Baik. Apa kaitan dengan keluarga? Ini pendapat Al-Biqai. Kerana memang ada pendapat ulama lain juga yang menyebutkan bahawa tidak semestinya setiap ayat itu perlu ada kolerasi antara satu ayat dengan satu ayat. Namun begitu,
seperti contoh Al-Biqai, beliau adalah antara ulama yang menghubungkan keterkaitan antara ayat yang menyebutkan tentang mengapakah di tengah-tengah ayat talak itu ada salat. Allah menjadikan dunia supaya manusia berusaha untuk akhiratnya, dan bukannya menjadikan akhirat bagi tujuan dunia. Faham ya? Dunia ini Allah jadikan supaya manusia berusaha untuk akhirat. Bukannya menjadikan akhirat bagi tujuan dunia. Berbeza tu. Ada orang yang dia, ini contoh mudah. Ada orang yang dia bekerja untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhiratnya. Tapi ada juga orang yang solat, contohnya solat duha. Kenapa solat duha? Tapi kerana nak murah rezeki. Kan? Baca surah Al-Waqi'ah sebelum tidur, contohnya. Kenapa baca surah Al-Waqi'ah sebelum tidur? Kerana nak murah rezeki. Ia bukan satu kesalahan. Boleh nak murah rezeki. Tapi poin dia adalah jangan sampai dunia itu menjadi tujuan utama. Itu yang menjadi satu perkara yang kita harap dia boleh diperhalusi dalam hati masing-masing. Kerana itu perbuatan hati. Hati ni tak boleh nak kita kontrol dia. Sebab itu kita perlu sangat bantuan daripada Allah untuk ya Allah, tetapkanlah hati kami ini di atas jalan kebenaran. Kekurangan seorang insan itu dalam dunianya dan akhiratnya adalah disebabkan kekurangannya dalam agamanya. Sambung lagi kat sini. Al-Biqai sebut bahawa seorang manusia itu sama ada dia kurang pada dunianya atau dia kurang pada akhiratnya, sebab yang menyebabkan kekurangan itu adalah kerana kurangnya dia dalam beragama itu. Maka asas kepada agama seseorang adalah keimanannya dan juga solatnya. Sebab itu terkait dengan perkahwinan pun. Perkahwinan ada yang diberikan keharmonian dalam berumah tangga, ketenangan hati, qurratu a'yun, kan? Betapa pasangannya itu menjadi penyejuk mata. Tapi ada orang yang pasangannya tidak jadi penyejuk mata. Boleh jadi macam tu pula, kan? Dah. Betapa itu juga antara lain dikaitkan dengan agama. Maka agama itu asasnya adalah iman dan juga solat. Sebab itu solat ada kaitan pada ayat yang terkait dengan hal kekeluargaan. Sebab itu siapa yang memelihara solat, maka Allah akan pelihara baginya dunia dan di akhiratnya. Termasuklah memelihara keluarganya. Terkait dengan rezeki pun Allah sebut tentang solat. Wa'mur ahlaka bis-solah, suruhlah ahli keluarga kamu untuk solat. Wastabir, dan kena sabar betul-betul. Wastabir 'alaiha. Dan kemudian Allah sebut tentang rezeki pula selepas itu. Kenapa disebutkan tentang rezeki? Kerana itu juga antara lain dibincangkan tentang betapa solat ada kaitan dengan rezeki, ada kaitan dengan keharmonian, ada kaitan dengan kebahagiaan. Baik, begitu menurut Al-Biqai. Namun begitu, ada juga pendapat lain yang tidaklah disebutkan di sini, tapi saya nyatakan pendapat itu antara lainnya disebutkan oleh Syekh Qutb. Syekh Qutb ketika mana membicarakan tentang hal ini, beliau tidaklah berapa setuju dan bukanlah tak bersetuju tu, dia tidak merasa puas dengan jawapan ini, kan? Kerana ada juga orang soleh yang mereka itu jaga solat dia, tetapi mereka diuji dengan hubungan. Ada, kan? Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, sahabat Nabi bukannya orang kecil-kecil, bukannya orang yang tidak baik. Bahkan dalam sejarah dia adalah orang yang sangat baik. Tapi diuji dengan hal
keluarga. Kan? Jadi adakah dia tidak solat? Kan? Jadi menjadi persoalan pula kepada kita kan. Walaupun tadi cakap tentang betul, satu pendapat berkait dengan solat itu kerana solat itu merupakan asas kepada orang yang beragama, dan orang yang beragama itu antara lainnya adalah jaminan kepada kehidupannya di dunia. Namun dalam masa yang sama Syed Qutb mencari lagi. Sebab itu dalam pendapatnya yang kedua, Syed Qutb menyebutkan bahawa kenapakah ada ayat solat di tengah-tengah terkait dengan talak itu. Kerana kita bercakap tentang talak ada kaitan dengan memberikan bahagian yang sepatutnya kepada pasangan. Maka itu juga dikira sebagai ibadah. Kan? Bagaimana seorang suami apabila meninggal dunia dan perlu memastikan isterinya dalam keadaan tidak ditinggalkan begitu sahaja. Dan itu juga suatu ibadah. Kan? Betapa isteri ketika mana kehilangan suaminya dan dia menjaga dirinya, tempoh-tempoh iddahnya dan sebagainya, itu juga suatu ibadah. Dan kemudian masuk pula perihal solat. Dan solat itu sendiri adalah ibadah secara khusus yang dapat difahami oleh kita. Maka Allahumma salli ala Muhammad, ini menarik menurut Syed Qutb kerana beliau menyebut tentang bahawa apa sahaja yang dilakukan kerana Allah, bahkan dalam mempertahankan kekeluargaan, bahkan dalam menguruskan hal kekeluargaan, bahkan dalam hal cerai berai, bahkan dalam hal perpisahan ini, jika diuruskan dengan sebaik-baik mungkin, maka nilainya juga di sisi Allah adalah nilai ibadah. Kan? Maka tidaklah boleh kita kesampingkan tentang kita kena belajar solat, dah 10 tahun belajar tentang solat, tetapi dalam hal kekeluargaan kita tidak mahu mendalami pun tentang hal kekeluargaan. Kan? Cukuplah dulu sebelum kahwin Ustaz ada kursus kahwin 3 hari Ustaz. Saya ingat sekejap 3 hari kursus kahwin. Kan? Dah kahwin, dah 30 tahun dah kahwin. Sekarang ni berapa tahun dah pergi kursus lagi, kan? Bukanlah kursus apa, maksudnya mendalami lagi hal yang terkait dengan kekeluargaan. Cukuplah tu 3 hari dah dulu pergi. Contohnya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan kita ambil enteng. Kerana banyak sangat yang perlu diuruskan apabila bercakap tentang hal perkahwinan itu sendiri. Ya Karim. Panjang lagi tu nak huraikan tu, tapi tak apalah, nanti kalau panjang-panjang dihurai nanti kan kita habis pukul 2 pagi kat situ. Baik, tak apa, kita short lagi. Kita terus pergi pada persoalan yang kedua. Masih lagi pada ayat yang sama. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Baik, soalan. Kadang-kala dalam Islam disebutkan kelebihan-kelebihan ibadah tanpa dikhususkan sebutannya. Kadang-kadang dalam ibadah ni Allah tidak sebut tentang ibadah itu secara khusus. Apa hikmah dia? Termasuklah ayat ini kan, dikatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wusta, Allah tidak sebut tentang solat asar ke, Allah tidak sebut tentang solat maghrib ke, solat subuh ke, ataupun solat malam ke, bahkan solat jenazah ke, tidak disebutkan. Kerana apa? Dalam ayat ini adalah salah satu daripada 5 solat yang wajib tanpa dikhususkan. Solat jenazah bukanlah solat wajib tadi, tapi poin dia adalah semua solat-solat yang wajib itu, kemudian tiba-tiba ada solat wusta dan tidak diterangkan pula wusta tu apa secara spesifik, dan ulama berselisih pendapat terkait dengan wusta itu sendiri. Allah menjadikan sebutannya tanpa pengkhususan dalam ayat ini untuk menggalakkan para hamba-Nya untuk memelihara ke semua solat 5 waktu yang wajib tersebut. Allah tak sebut wusta ni waktu apa. Kalau waktu asar Allah sebut, mungkin zuhur, maghrib, isyak, subuh itu orang ambil enteng. Kalaupun tak ambil enteng, dia buat.
Tapi waktu asar tu yang paling special. Kan? Tapi dia setiap hari kena buat. Jadi itu antara hikmahnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Sebagaimana dia tidak menyatakan malam manakah malam Lailatul Qadar. Kan? Kalau Allah sebut Lailatul Qadar itu malam 27, walaupun ulama ada memberikan pendapat yang pelbagai, namun itu pendapat. Kan? Tapi kalau itu tuntas secara jelas Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadar akan ada pada malam 27, kan? Maka orang akan berpusu-pusu hanya pada malam 27 saja. Kan? Malam-malam yang lain, lantaklah. Waktu yang manakah waktu mustajab berdoa pada hari Jumaat? Hari Jumaat adalah hari yang mustajab untuk berdoa. Tapi waktu manakah yang paling mustajab? Tidaklah disebutkan secara spesifik. Maka itu menyebabkan ulama berbahas tentang waktu-waktu itu dan boleh berbahas dan ada perbezaan pendapat. Maka berdoalah sepanjang hari Jumaat itu. Kan? Namanya yang manakah yang paling agung di antara nama-nama Allah? Asma'ullahul Husna. Ada banyak itu. Tapi yang manakah yang paling agung? Kendati pun ada ulama bercakap tentang ini yang paling agung, ini yang paling agung, ini yang paling agung. Tetapi itu adalah berdasarkan kepada hujjah, dan hujjah boleh jadi hujjah ini benar, hujjah ini lebih benar. Dan hujjah ini benar, tapi hujjah ini yang lebih kuat daripada hujah yang benar itu. Kerana ada pelbagai hujah di sana. Maka yang manakah yang paling agung, kita pun tak tahu. Maka kesemua ini adalah supaya apa? Supaya kita mengambil berat akan kesemuanya sekali. Kalau Asma'ullahul Husna itu diambil berat kesemuanya sekali, bukan hanya yang tertentu sahaja. Kalau pada bulan Ramadan itu ada malam-malam yang Allah sebut tentang malam Lailatul Qadar, tidak disebutkan secara spesifik kerana supaya kita mengambil manfaat seluruh malam di bulan Ramadan itu dimanfaatkan dengan ibadah. Kalau hari Jumaat itu waktu mustajab berdoa itu, pelbagai pendapat tentang waktu itu, tapi poin dia adalah sepanjang hari Jumaat itu jangan kita abaikan untuk kita berdoa. Maka itu hikmah. Mengapa antara lain apabila Allah menyebutkan tentang sesuatu tapi Allah tidak sebutkan secara spesifik. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Wusta tu apa? Baik, alhamdulillah. So itu jawapan untuk persoalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut suatu bahaya maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Baik. Ini menurut kitab ini, apakah yang ingin dimaksudkan dengan ayat ini menyuruh seseorang itu untuk menunaikan solat walaupun dalam keadaan berjalan atau di atas kenderaan pada waktu yang diancam ketakutan dan bahayanya? Apa yang dimaksudkan dekat sini? Maka Al-Imam As-Sa'di menyebutkan bahawa ayat ini menerangkan bahawa wajib menunaikan solat dalam keadaan wujudnya bahaya, sama ada dengan menghadap kiblat ataupun tidak. Wajib. Kendati pun dalam keadaan bahaya, wajib. Bahkan dalam peperangan pun ada solat di medan perang, wajib. Ini menambahkan penguatan suruhan untuk memelihara waktu solat walaupun banyak rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya tidak dapat disempurnakan dalam hal ini. Kendati pun ada rukun-rukun yang tidak mampu disempurnakan. Seperti mana berjalan ataupun di atas kenderaan, tapi tetap kena jaga solat. Di samping itu tidak dibolehkan menunda waktunya walaupun dalam keadaan yang genting ini. Kalaulah dalam keadaan berperang pun kena solat. Kalaulah dalam keadaan dalam kenderaan pun kena solat. Apatah lagi kita dalam keadaan yang senang lenang, dalam keadaan yang tak ada buat apa-apa. Tiba-tiba kita mengelalaikan solat. Alangkah teruknya kita ni. Kan? Solat yang ditunaikan dalam keadaan yang genting dan diancam bahaya walaupun banyak rukun-rukun dan syaratnya tidak disempurnakan, itu adalah lebih baik daripada solat yang ditunaikan dalam keadaan tenang namun di luar waktunya. Maksudnya apa? Sengaja dia tak nak solat
dan kemudian nanti bila mana-mana dia qadakkan sahaja. Baik. Keadaan solat di waktu genting itu lebih baik berbanding menunda-nunda waktu solat sehingga terlepas dan kemudian mengqadakkannya sahaja. Allah Ta'ala alam, maka ini adalah terkait dengan apakah yang dimaksudkan dengan menunaikan solat dalam keadaan berjalan itu sendiri. Baik, yang keempat. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Ini sudah kita baca ayatnya dan apa persoalannya? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Ayat ni membawa maksud apa? Dalam tafsirnya Imam Asy-Syanqiti, beliau menyebutkan bahawa kalau tak silap Asy-Syanqiti Adwa'ul Bayan, itu kitabnya. Ayat ini bertujuan untuk menaikkan semangat para mukmin untuk pergi berjihad dengan memberitahu mereka bahawa melarikan diri dari kematian di medan perang itu tidaklah menyelamatkan mereka. Tidakkah engkau tahu tentang orang yang keluar melarikan diri daripada kampung halaman kerana takut mati? Sedangkan mereka ni ramai. Maka Allah berkata kepada mereka, matilah kamu. Nak memberikan gambaran kepada kita bahawa orang yang berjihad, bila baca ayat ini semangatnya akan tinggi. Dan nak bagi tahu juga kepada kita, melarikan diri daripada kematian di medan perang itu tidaklah menyelamatkan orang yang melarikan diri itu. Kerana tadi kita cakap mati. Iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Macam mana pun yang kita buat, kalau sampai sudah masanya, tidak ada yang boleh menangguhkannya walau sesaat, dan tidak boleh juga ada sesiapa yang mahu mempercepatkannya walaupun sesaat. Ya. Sekiranya manusia itu mengetahui hakikat ini, maka dia akan bersemangat bertempur dengan musuh di medan jihad. Orang yang faham bahawa mati itu adalah apabila sampai masanya, maka ia tidak akan mudah patah semangat. Kalau Ustaz, saya ni kalau buat lebih-lebih nanti ke masuk hospital dan silap-silap dan masuk hospital tu masuk terus ke dalam. Contohnya lah kan. Jadi dia banyaklah bermain-main dengan pemikiran yang boleh ke. Tapi tidak, ayat ini memberikan gambaran bahawa tidak seperti itu. Manusia bila tahu bahawa hakikat sebenar-benarnya yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dia buatlah macam mana pun, tapi dia akan buat yang terbaik. Kerana kalau dah sampai masa tu, sampai jugalah. Ada orang yang sihat-sihat mati. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tak mati-mati. Ada orang yang jaga orang sakit, yang jaga tu mati dulu. Jadi Allah Ta'ala alam. Okey, baik. Kemudian yang kelima. Kajian Noliza yang kelima. Kita ada 10 lagi ni. Boleh bertahan ke? Dah 10.30 dah ni. Taklah. Tak adalah habis 10. Sikit je lagi. Dan habis dah ni. Baik. Soalan. Mengapakah Allah menyebutkan kisah ini sebelum suruhan untuk berperang? Kenapa Allah sebut tentang kisah ni? Orang yang kharaju min diyarihim wahum ulufun hazaral maus. Ini juga menarik kerana tidak disebutkan secara spesifik siapakah mereka ini. Maka ulama mempunyai pelbagai pandangan tentang siapakah mereka ini. Sekali lagi, yang nak dicari bukanlah tentang hanya siapa mereka, tapi yang lebih jauh daripada itu yang kita ambil pelajaran adalah perbuatan mereka itu. Kharaju min diyarihim. Dan mereka ini hadaral maut. Itu pelajaran besar yang kita nak ambil sebenarnya bila kita baca ayat tentang orang yang keluar daripada tempat mereka kerana semata-mata nak selamatkan diri jauh daripada kematian. Mengapakah Allah sebutkan kisah ini? Allah sebut kisah ini dalam ayat ini untuk menaikkan semangat para muslimin untuk pergi berjihad, memburu syahid. Jihad, buru syahid, tawakal dan berdamai dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala.
sebagai permulaan kepada ayat selepasnya, yakni waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Jadi kenapa Allah sebutkan dulu suruhan untuk berperang dengan menyebutkan kisah ini? Supaya Allah nak bagi semangat kepada para mujahidin bahawa tawakal, pergantungan itu penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai masa, maka sampailah masanya. Tidak ada siapa pun yang boleh mempercepat ataupun melambatkan masa itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mengapakah di sini menyebut tentang suruhan untuk berperang? Kisahnya itu kerana ayat yang seterusnya adalah tentang suruhan itu sendiri. Waqatilu fi sabilillah. Maka ini condition awal. Dan kadang-kadang kita nak ajak orang buat baik kan. Kita tak boleh nak terus-terus ajak buat baik. Mat, jom buat baik. Mat, jom kita tolong orang situ. Mat, jom tolong orang sana. Mat, jom kita buat ini. Jom Mat kita buat ni. Benda-benda yang baik pun yang kita ajak. Jom Mat kita pergi surau. Jom Mat kita mengaji. Jom macam-macam jom kita kan. Tapi antara metodologi sebelum mengajak orang itu, ini juga memerlukan kemahiran. Iaitu kemahiran untuk bercerita. Ada cerita. Ada cerita. Cerita itu juga satu kemahiran. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita terus kepada persoalan yang keenam. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini ayat yang terakhir yang kita baca pada halaman 239 itu. Baik, bagaimanakah pemberian harta di jalan Allah boleh menjadi pemberian yang baik? How? Pinjaman yang baik dalam ayat ini adalah harta yang diinfakkan semata-mata untuk pahala yang baik daripada Allah. Dia memberikan hartanya yang terbaik kerana mengharapkan imbalan juga. Imbalannya apa? Adalah pahala yang baik daripada Allah. Ibnu Mubarak berkata bahawa pinjaman yang baik adalah harta yang diperolehi daripada sumber yang halal. Dikatakan juga maksudnya adalah harta yang diinfakkan tanpa diungkit-ungkit semula pemberiannya sehingga ia menyakiti si penerima. Maka yang disebutkan dengan qardan hasana, pemberian yang baik itu adalah pinjaman yang mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Pinjaman yang diberikan itu daripada sumber yang halal, yang tidak diungkit-ungkit terhadap apa yang sudah diberikan. Kita dah baca dalam ayat yang lepas betapa mengungkit sahaja hapus ibarat batu di tengah malam gelap ataupun batu yang licin, di atasnya ada tanah dan kemudian hujan lebat menimpa batu tersebut, maka licin semua. Jangan kita licinkan harta kebaikan ataupun pahala yang sudah kita lakukan itu apabila kita mengungkit semula apa yang kita sudah buat. Baik. Yang terakhir, man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Soalan, mengapakah lafaz pinjaman disebut dalam ayat ini untuk menggalakkan infak di jalan Allah? Dan kenapa tidak Allah sebut tentang man zallazi yunfiqu? Kan? Tapi kenapa man zallazi yuqridu? Mengapa tidak disebut tentang infak di situ? Baik, maka Ibnu Juzai yang terakhir kata tanya dalam ayat ini bertujuan untuk menyuruh dan menggalakkan infak di jalan Allah. Lafaz pinjaman Allah sebut di sini kerana ia lebih berkesan dalam menyampaikan maksud ayat, iaitu orang yang bagi infak di jalan Allah menantikan pahala sebagaimana orang yang memberi pinjam menunggu supaya pinjamannya dipulangkan. Sebab itulah menggunakan istilah pinjaman itu kerana kalau orang yang dikeluarkan harta dia infak di jalan Allah, dia mengharapkan pulangannya. Apa dia? Pahala. Siapa yang sedekah tak nak pahala? Ada. Kalau ada yang sedekah tak nak pahala, tulis nombor 7.
Pasal saya nak jumpa dengan dia, saya nak ambil pahala-pahala dia. Kita ada teman-teman yang bila kita duduk, kita nak bayar tu tak boleh. Bila makan dengan dia. Pasal apa? Pasal dia kata, sudah-sudahlah tu buat baik. Bagilah kami pula buat baik. Dia nak rebut pahala dekat situ. Ada orang yang memang, ya kari, dia berebut-rebut untuk mengeluarkan hartanya itu. Tapi dalam masa yang sama, di sini Allah sebut tentang pinjaman. Kenapa istilah pinjaman? Kenapa bukan istilah infak di sini? Kenapa bukan istilah zakat di sini? Ini yang kita sebutkan tadi. Bila kita berinfak, ada orang yang dia menanti-nantikan sesuatu. Dan di sini dia menantikan pahala. Begitu jugalah orang yang memberi pinjam. Kita bagi sekupang, maka kita harapkan dikembalikan semula, paling tidak sekupang lah. Kan? Tapi hari ini tak ada orang yang bagi pinjam 10 sen, dia nak kembali 10 sen. Kan? Kalau boleh saya dah bagi 10 sen, awak pulangkanlah balik 20 sen. Tapi nak bagi tahu betapa itu keadaan kita psikologinya manusia. Sebab itulah yang memberi pinjam, maka insya-Allah ketahuilah bahawa di sana nanti akan ada pinjaman yang dipulangkan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itulah digunakan dengan perkataan pinjaman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita hari ini berada pada 6 hari bulan 12 tahun 2022. Kita sudah sampai ke surah yang kedua, halaman 39. InsyaAllah kita doakan 2 hari lagi kita masuk halaman 40, dan kemudian halaman 41 selesailah juzuk yang kedua ini, dan insyaAllah kita akan masuk nanti juzuk yang ketiga. InsyaAllah. Bila nak tamat program ini, wallahu a'lam, kita jumpa seminggu sekali. Saya sebelum ni nak buat setengah muka surat. Tapi bila saya buat setengah muka surat, saya fikir bila nak habisnya setengah muka surat ni. Lepas tu sajalah saya buat 1 ayat, 1 malam pun sama juga. Oleh kerana kita ni tidaklah sebanyak masa yang ada itu, kita manfaatkan 1 hari 1 halaman. Tapi bila kita buat 1 hari 1 halaman, dah 10.40 lah pula. Macam mana Haji? Nanti tolonglah bagi saranan kepada saya apakah yang terbaik untuk kita laksanakan. Ya, insya-Allah. Ala kulli hal, terima kasih dan juga tahniah kepada Haji-Hajah yang bersama-sama pada malam ini atas kekuatan untuk terus bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita berusaha untuk memahami kalamullah, dan antara salah satu caranya dengan kita selalu bertanyakan soalan, kerana adanya persoalan itu menyebabkan kita tahu bahawa ia mengukuhkan kefahaman. Naktafi bihadzal qadar. Sudah 10.41, jadi saya mohon untuk undur diri. Sekiranya ada apa-apa persoalan, Haji, don't worry, boleh tanya saja kepada saya secara langsung. Boleh saja nak ke WhatsApp, nak PM di mana-mana saja boleh, supaya insya-Allah kalau tak faham, tak jelas, bertanya, insya-Allah harapnya mudah dan juga lebih faham. Sementara kita ada masa, kita luangkanlah masa itu menggunakan teknologi. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Saya fikir admin malam ini ada urusannya, jadi saya melantik diri saya sebagai host menutup majlis pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua ibu bapa kami, ampuni dosa guru-guru kami, pejuang-pejuang kami, serta sekalian muslimin dan muslimat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi ila jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha 'ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang boleh menjadi penghalang di antara kami dan juga maksiat kepadamu. Berikanlah kami ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami ke syurga-Mu. Berikanlah kami keyakinan yang memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia ini. Ya Allah, berikanlah kami manfaat pada pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami selagi kami hidup. Dan jadikanlah ia kekal dengan kami dan terpelihara sehingga kami mati. Ya Allah, berikanlah balasan ke atas orang yang menzalimi kami dan bantulah kami ke atas orang yang memusuhi kami dan janganlah Engkau timpakan musibah pada agama kami dan janganlah pula Engkau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar kerisauan matlamat kami serta janganlah Engkau jadikan pengetahuan kami mengenai dunia semata-mata dan janganlah Engkau biarkan orang yang tidak mengasihi kami, mereka yang menjadi penguasa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan untuk solat tadabbur dengan soalan ini. Hazabillah wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.